rasa sedih kalau ada orang terus menyalahkan dan sebagainya tanpa memberi alternatif. Itu saja maksud saya, tanpa memberi alternatif. Bagaimana alternatif yang kita perlu buat? Dan saya dah kata, manusia dalam soal kepimpinan ini, bila kita cakap tentang kepimpinan, kita cakap tentang influence, tentang pengaruh. Pengaruh, kalau kita lihat dalam tahap-tahap kepimpinan, tahap yang pertama, pengaruh atas dasar jawatan. Bila ada jawatan, kita boleh memimpin. Yang kedua, yang lebih tinggi daripada itu, atas dasar perhubungan. Kadang-kadang kita tak ada jawatan, tapi perhubungan kita baik, orang sayang pada kita, kita diterima sebagai pemimpin. Yang tahap yang ketiga, apabila kepimpinan kita menghasilkan satu impak. Orang kata ada result dalam kepimpinan kita yang boleh dilihat. Jadi kita dah buat penyelesaian masalah kepada masalah pendidikan, masalah ekonomi, orang nampak, oh, dia ni boleh dilihat sebagai seorang pemimpin. Okey. Yang ketiga, pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin. Jadi kita bisa kata ulama dan umara tadi kan. Ulama yang benar-benar mendidik, umara yang memimpin bisa kata, tetapi kadang-kadang kita nampak mereka tidak boleh melahirkan barisan pelapis. Barisan pelapis yang lahir secara natural, itu. Yang ketiga, yang di atas sekali, pemimpin yang menjadi ikon kepada kebaikan, yang mana orang ikut dari hati, bukan kerana ada jawatan. Dia, orang kata, orang lihat dia dah main baik dah. Contoh Rasulullah, orang bicarakan tentang amanah, Al-Amin, orang ingat Rasulullah. Sebab Rasulullah tu Al-Amin kan. Orang bincang tentang Rasulullah, orang ingat Al-Amin. Dia jadi ikon kepada ni. Jadi sekarang ni bagi saya lah, soal demonstrasi ke apa ke dan sebagainya, parti A, parti B dan sebagainya, saya kira bukan saja A dan B. Dalam kelompok kita ada C, ada D, ada E dan sebagainya. Saya kira apa yang penting ialah kita bekerja, berdakwah, memberi kesedaran kepada orang, dan kita nak wujudkan aliran yang baru di tengah masyarakat, aliran yang tidak terikat kepada kelompok ataupun puak, iaitu mukmin profesional, orang yang boleh menilai, boleh mengislah dan boleh menjadi teladan untuk kebaikan dan sebagainya. Soal politik, saya rasa itu bermusim sifatnya. Bila tiba pilihan raya dan sebagainya. Tetapi malangnya saya melihat kadang-kadang kita berpolitik tanpa mengira musim. Tanpa mengira musim. Dan politik kita sekarang ini kurang diuruskan, minta maaf tadi, secara profesional. Contohnya, apabila berlaku antara peperangan, pertikaian antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, begitu seru, sampai terjadi peperangan. Tetapi dalam sejarah, indahnya, peperangan itu tidak merencatkan perkembangan ilmu dan juga pembebasan daerah-daerah yang belum Islam ke Islam. Maksudnya empire Islam terus berkembang. Pengajian ilmu Islam terus, sebab yang bertelagah dalam soal siasat hanya dua ini. Yang lain itu terus melaksanakan kerja, teknokratnya, lamaknya dan sebagainya. Dan kadang-kadang suatu perkara itu terlalu kusut untuk kita selesaikan. Jadi selalu saya berpesan kepada diri saya, dan juga mungkin boleh dikongsikan sama, mari kita selesaikan perkara yang kita mampu selesaikan dahulu. Dan insya-Allah selepas itu Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan perkara yang kita tak mampu. Gitu Jadi kita lihat sebagai perbandingan. Saya pernah mendengar cerita ini yang diceritakan dalam TV9 dulu. Saya rasa Ustaz Zamri mantap yang bawa cerita ni. Dia kata apabila Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api oleh Namrud, bakaran api itu terlalu besar. Jadi dan ada seekor burung yang kecil, paruh kecil. Dengan paruh yang kecil tu dia ambil setitis air di paruh yang kecil, dia pun terbang ke atas dan dia letakkan air yang setitis itu ke tempat api yang besar, begitu besar. Tindakan burung yang kecil ini diketawakan oleh burung-burung yang besar. Kenapa? Mana mungkin setitis air akan memadamkan bakaran api yang begitu besar. Tapi apa jawab burung kecil itu? Ini jawapan saya jugalah untuk kita sama-sama kan. Burung kecil itu berkata, Allah tidak tanya apakah dengan usahaku itu api itu padam atau tidak. Tapi Allah pasti bertanya apa yang telah aku buat untuk memadamkan api itu. Ini yang saya katakan, fokus kita kepada effort, kepada usaha, bukan efek, kesan. Jadi usaha daripada kita. InsyaAllah itu takdir kita. Takdir daripada Allah. Takdir sentiasa mengatasi takdir. Tetapi takdirlah sebaik-baiknya. Barulah kita dapat
takdir yang baik. Jadi saya menelusuri perjuangan Rasulullah yang bermula daripada peringkat Makkiyah, 13 tahun di Madinah, di Mekah, kemudian 10 tahun di peringkat Madinah. Ya. Bagaimana Rasulullah bermula, Islam itu bermula daripada dirinya yang dapat wahyu, kemudian kepada Siti Khadijah isterinya, kemudian kepada anak angkatnya Sayyidina Ali, kemudian kepada sahabat yang paling akrab itu Sayyidina Abu Bakar, kemudian kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Utsman dan sebagainya. Mereka sebab Rasulullah bertindak dari dalam keluar, dari kecil menjadi kepada besar, ya. Daripada circle of influence-nya, iaitu kuasa yang ada pada diri dia, circle of influence, bergerak pelan-pelan daripada dalam keluar tu kepada circle of concern-nya, di luar pengaruhnya, ya. Akhirnya makin membesar, akhirnya sampailah Islam tu datang ke tanah Melayu. Waktu itu datuk nenek kita masih animisma lagi, kan. Bayangkan kalau Rasulullah bertindak waktu itu, bertindak dari luar ke dalam. Saya kata, tunggu dia berusaha, yang masuk Islam adalah golongan-golongan yang dikatakan syufaha. Syufaha ni maksud orang yang rendah akal lah. Hamba Abdi, keluarga Ammar, Bilal dan sebagainya. Tetapi sikit-sikit dia merebak. Ya, jadi kita nak itu, ya, kesan chain reaction tadi yang bermula tadi. Tetapi kalau kita menunggu yang besar dulu, sebab itu Rasulullah ditegur apabila Abdullah Ibnu Maktum, ya, orang yang buta, Rasulullah lebih melayan. Tapi ketua-ketua Quraisy. Jadi begitu kita cuba di sini, bagaimana kita dakwah ni. Saya tidak menafikan pendekatan siasat, pendekatan untuk merubah pemimpin, dan sebagainya. Kita boleh saja, betul. Tetapi marilah sama-sama kita berperanan, ya, di tempat yang masing-masing, masing-masing, dan kita mengharapkan mukmin profesional ini bisa kata satu gagasan. Saya tak kata dia rebranding Islam. Islam tu memang dah tinggi, tak perlu lagi kita rebrandingkan. Tetapi sekarang Islam telah ditohmah, Islam telah difitnah. Saya kata kita perlu rebranding balik. Ya, rebranding balik Islam tu pada pandangan masyarakat kini. Sebab saya dah katakan Islam adalah agama yang paling disalah tafsirkan oleh bukan Islam saja tetapi oleh orang Islam sendiri, kan. Jadi kita perlukan proses rebranding balik Islam. Bermula dengan personal branding. Personal branding itu tak kira lah pengikut dengan pengikut, cara pengikut, rakyat dengan cara peniaga dengan peniaga. Pokoknya apabila kita berperanan di tempat masing-masing, insya-Allah kita akan lihat Islam itu akan tertegak. Ya, insya-Allah. Dan sebenarnya banyak lagi, ya, persoalan yang ditanyakan oleh pendengar dan juga oleh saya sendiri, tapi masa tidak mencukupi, ya, Ustaz. Dan apapun insya-Allah kita harapkan, ya, dengan apa yang kita bicarakan sedikit memberikan manfaat kepada pendengar kita, terutamanya untuk kita berusaha ke arah mukmin profesional itu sendiri. Dan apapun kita akan kembali minggu depan, banyak lagi kita akan bicarakan, ya, Ustaz, ya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kepada anda, teruskan bersama kami di IKIM FM.